Segerakan projek penambahbaikan lapangan terbang dan pelabuhan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Projek penyelenggaraan dan penambahbaikan lapangan terbang serta pelabuhan perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kemudahan tersebut perlu efisien bagi menampung kehadiran pelancong serta mengelak kesesakan. Ia meliputi lapangan terbang serta pelabuhan kapal di negeri-negeri. Percepatkan. Tak boleh nak siap bagi airport dalam biasa dulu 3-4 tahun. Tak boleh. Jadi sebab itu saya dah minta semua kawasan-kawasan ini disegerakan dan saudara Anthony Loh nampak menyegerakan sedemikian. Ya. Lapangan terbang. Tawau, Pulau Pinang yang sudah sesak itu harus diperluaskan untuk memudahkan. KLIA umpamanya itu dah jadi tekanan kerana jumlah pelancong yang sangat tinggi. Tumpuan diberikan antaranya di Kota Kinabalu, Kuching, Pulau Pinang, Alor, Kota Baru dan Tawau. Dalam pada itu, kerjasama kementerian dan agensi perlu diperkukuh bagi memastikan industri pelancongan negara kekal berdaya saing. Beliau berucap merasmikan Hari Kraf Kebangsaan 2024 di Kuala Lumpur. Perdana Menteri turut menyampaikan anugerah Tokoh Kraf Negara 2024. Ia merupakan pengiktirafan tertinggi diberikan Kerajaan Malaysia. Serangan Zionis ke atas Rafah. Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin akan mengadakan solat sunat hajat hari ini. Ia bagi mendoakan kesejahteraan umat Islam di Palestin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dalam satu kenyataan berkata masjid dan surau di wilayah Persekutuan di bawah seleaan Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan Jawi turut diseru melakukan perkara sama. Beliau turut mengecam dan mengutuk perbuatan tidak berperi kemanusiaan Zionis yang terus melancarkan serangan udara ke atas penduduk Palestin khususnya di Rafah. Tindakan Zionis Israel disifatkan sebagai biadab serta tidak bertanggungjawab. Datuk Naim turut mengajak umat Islam untuk terus bersatu hati berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesejahteraan buat rakyat di Palestin. Perak memfokuskan pelaksanaan 359 projek fizikal dengan peruntukan 1.28 bilion ringgit di bawah Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-12 di negeri itu tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Muhammad dalam satu kenyataan berkata ia termasuk projek utama seperti pembekalan kelengkapan, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT, pembelian bangunan, pembinaan baharu, penyelenggaraan serta perolehan tanah. Sebanyak 63 projek lain melibatkan peruntukan 267 juta ringgit melibatkan projek bukan fizikal meliputi pembiayaan dana, program-program ICT, kajian serta program latihan. Semalam beliau mempengerusikan mesyuarat tindakan pembangunan negeri Perak bersama Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Mesyuarat bertujuan mengukuhkan pemantauan pelaksanaan projek pembangunan persekutuan di Perak memastikan ia mengikut garis masa ditetapkan. Antara yang dibincangkan perkembangan terkini projek persekutuan di bawah RP4 RM ke-12 negeri Perak tahun ini yang membabitkan 422 program pembangunan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 1.55 bilion ringgit. Baik, pelbagai pengisian menarik disediakan pada program Madani Rakyat Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Jadi untuk pencariannya, kita terus saja bersama wartawan Siti Farah Nadia. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, dan pada hari ini merupakan hari kedua di mana program Madani Rakyat Zon Tengah diadakan di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Dan pada hari ini kalau anda dapat lihat di sebelah kanan saya merupakan pameran aset-aset anggota keselamatan yang turut dipamerkan di sini. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, kita nak bersama dengan salah seorang pengusaha bomba iaitu Ketua Cawangan bagi program Kesedaran Awam Negeri Selangor, Encik Azlan Muhammad Razali. Assalamualaikum Tuan Azlan. Ya, Tuan Azlan. Okey, ya saya. Okey, sihat eh? Alhamdulillah sihat.
Okey, bagaimana dengan sambutan pada hari ini yang merupakan hari kedua diadakan? Okey, untuk makluman pada semualah, saya selaku Ketua Cawangan Program Kesedaran Awam untuk pelibatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, khasnya kita selama 3 hari ini kita adakan pelbagai aktiviti lah di sini. Di antaranya yang kita sediakan di booth pertama sekali adalah pameran operasi kebombaan lah. Kedua, kita ada pameran penyiasatan kebakaran, dan ketiga pameran keselamatan kebakaran. Dan kita juga hadir bersama dengan 2 jentera utama, jentera bomba, dan 3 unit RIM. Dalam masa yang sama kita ada juga pameran ular dan juga permainan mini fire truck. Jadi anak-anak akan hadir bersemangat sebab merasa keunikan daripada apa yang kami bawa lah. Dalam masa yang sama kita ada juga permainan dam ular, yang mana dia akan mana yang habis dulu kita akan bagi hadiah lah. Jadi akan menarik pengunjung ke sini. Dan sepanjang 3 hari ini bermula pada Jumaat dan bermula Sabtu, kita menerima hampir jumlah yang tinggi lah di booth pengunjung kami lah. Jadi saya mengalu-alukanlah kepada pengunjung yang hadir program Madani Rakyat di Kuala Selangor ni boleh hadir di booth pameran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, dan pelbagai aktiviti yang kami sediakan. Jangan malu, jangan segan. Abang Bomba Sadar pun ada, dan Eddie yang kami tampilkan pun bersama dengan kami juga. Okey. Okey, jadi untuk kekuatan anggota yang terlibat dalam program pada hari ini. Okey, untuk makluman semualah, daripada tim Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor juga, kami telah bekerjasama melalui Ketua Zon 7 Selangor lah, melalui Ketua Zon Kuala Selangor, iaitu selama 30 orang anggota, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor iaitu Ibu Pejabat selama 20 orang anggota, dan balai-balai berhampiran Kuala Selangor lah. Jadi kekuatan kami selama 80 orang anggota bersama-sama dengan pengunjung selama 3 hari ni. Terima kasih Tuan Azlan kerana sudi bersama dengan RTM. Baiklah, kepada anda yang berkesempatan hujung minggu datang ke Kompleks Sukan Kuala Selangor ini, kerana program Madani Rakyat ni diadakan sehingga ke pukul 10 malam nanti. Saya kira itu saja perkembangan. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nadia. Jualan 3,000 bakul combo Madani antara tarikan utama program Madani Rakyat Zon Tengah. Jadi untuk program itu berlangsung di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Laporannya bersama Samsia Samsi. Hanya RM10 setiap satu, 2 jenis combo Madani ditawarkan, iaitu barangan keperluan asas dan barangan jenama Agromas. Penolong pengarah kanan bahagian pembangunan kontrak pemasaran Fama, Muhammad Azrin Abdul Jalil memberitahu pengunjung juga boleh mendapatkan lebih 30 barangan makanan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran. Ini termasuk 5,000 kampet beras putih tempatan yang dijual pada harga RM26 untuk 10 kilogram. Sepanjang 3 hari program, Fama sasar jualan RM300,000. Pada nilai jualan itu terdapat penjimatan dalam anggaran RM90,000 hingga ke RM100,000, dan seterusnya untuk memberi manfaat dan faedah kepada pengguna, termasuklah isi rumah khususnya. Sangat suka, harga murah berbaloi. Tak nak bawa ni, tengok dah berat ni tangannya ni. Tapi insya-Allah lah dia ada 3 hari. Besok kita boleh datang lagi, lusa pun boleh kita datang lagi. Ramai-ramai ya semua datang ke Stadium Kuala Selangor. Ada jualan Madani. Murah, jualan agromadi di sini murah dan segar lah, buah-buah yang fresh yang kita dapat. Tak percaya, tengok saya banyak borong lah ini. Berapa habis ni, Bang? Yang ini anggaran dalam 100. Satu troli dapat penuh. Okeylah, baru beli beras. Lepas tu kawan-kawan pun beli sayur RM10 je. So berbaloi lah. Beza lah, jauh bezanya. Kat sini RM10 je. Kat luar ada yang RM26 kan, 5 kilo. So kat sini okeylah berbaloi. Panas, hitam. Reruai jualan Agro Madani dibuka bermula 9 pagi hingga 10 malam, manakala esok 9 pagi hingga 6 petang. Bagi anda yang ingin mendapatkan buah-buahan segar, barang keperluan asas seperti telur, beras dan juga ikan, anda boleh singgah ke jualan Agro Madani yang terletak di Kompleks Sukan Kuala Selangor ini bagi program Madani Rakyat Zon Tengah. Samsia Samsi, RTM.
Ringankan beban ibu bapa. Program Jualan Rahmah Back to School peringkat Negeri Sembilan yang berlangsung sejak semalam hingga 26 Februari ini mendapat reaksi positif masyarakat setempat. Inisiatif ini memang patut dilakukanlah, memandangkan manakala dekat raya, jadi keluarga pun nak beli barangan sekolah sekali dengan keperluan untuk raya. Jadi memang patutlah kerajaan ataupun syarikat-syarikat shopping melakukan inilah Jualan Rahmah. Jualan Rahmah ni okeylah. Saya selalu juga follow Jualan Rahmah ni. Macam yang KPDN buat. Lepas tu dia buat pula yang ni kan. Jadi kita orang kalau untuk yang potongan tu okeylah. Okey dapatlah jimat sikit kan. Macam saya anak 3. Lepas tu dapat potongan walaupun tak turun banyak tapi kalau macam 3 orang terasa jugalah dia punya potongan dia tu kan. Banyaklah dia dapat save kan. Macam saya 4 orang anak, semua tahun ni semua bersekolah, jadi dapat membantu kurangkan beban sikit lah dalam membeli perkekasan sekolah diorang. Harga okeylah, mampu milik lah untuk yang macam anak ramai ni okeylah kan. Dapat membantulah mengurangkan beban sikit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sebelum ini melancarkan Jualan Rahmah Back to School peringkat Negeri Sembilan tahun 2024 di Bahau. Ia dilaksanakan serentak di seluruh Negeri Sembilan pada 23 hingga 26 Februari 2024 melibatkan 43 lokasi premis di seluruh parlimen di Negeri Sembilan. Program Gotong Royong Perdana Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK melibatkan Southern Volunteers SV bakal diperluas ke kawasan Kampung Baru dan Felda di seluruh Johor. Ia selari pelaksanaan agenda Johor Bersih yang sebelum ini dilaksanakan di kawasan bandar. Setiap kampung akan ada 25 penggerak Southern Volunteers yang akan bergerak dengan ketua-ketua kampung. Jadi kalau ditambah semuanya dalam 16,000 lebih Southern Volunteers akan digerakkan di semua kampung. Kira-kira 12 juta ringgit diserahkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bagi melaksanakan program gotong royong yang akan diadakan sebulan sekali. Beliau ditemui dalam program gotong royong perdana Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Negeri Johor di Kampung Parit Kuari Darat, Parit Raja, Batu Pahat Johor. Program mendapat perkenan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail agar SV digerakkan ke peringkat kawasan kampung. Sementara itu sebanyak 54.7 juta ringgit turut diperuntukkan untuk baik pulih rumah dan bena baru, manakala 2 unit mesin rumput diserahkan kepada 667 JPKK dalam majlis sama. Unit drama TV RTM ungguli 5 kategori anugerah telenovela ke-9. Kemenangan diperoleh menerusi telenovela berjudul Pekan Kecil Kampung Terpencil yang turut memenangi kategori drama terbaik. Pengarah dan penulis skrip Wan Afzan Wan Daud memenangi kategori pengarah terbaik dan penulis skrip terbaik. Sementara 2 lagi kategori menjadi milik Izhar Masuri iaitu sebagai penyunting terbaik, manakala Razwan Romli menerima anugerah pengarah seni terbaik. Adalah kerja teamwork. Kita menang besar malam ni 5 award kita bawa balik. Ini adalah award insan-insan hebat lah sebenarnya. Mereka ni yang bersusah payah, bekerja keras, berkarya untuk menghasilkan yang terbaik untuk RTM. Selepas ini untuk RTM saya akan buat yang terbaik. Sama macam director. Alhamdulillah ini kemenangan pertama saya bersama dengan Wak Azhar. Guru saya Sifu. Ini Sifu saya. Masih Pekan Kecil Kampung Terpencil. Kemenangan yang kelima. Pekan Kecil Kampung Terpencil diadaptasi daripada 4 naskah buku pantun keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka Kurit Kundi. Ayuh, bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, jualan agro dan mega madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat.
Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman Sesawang Malaysia Madani. Saluran informasi produk pembiayaan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun. Orang ramai berpeluang mendapatkannya menerusi Karnival Tekun Madani yang bakal berlangsung 1 hingga 3 Mac ini. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' R. Ramanan dalam satu kenyataan berkata, orang ramai boleh mendapatkan pelbagai informasi, inisiatif, bantuan serta pembiayaan disediakan kementerian dan 10 agensi di bawahnya. Karnival yang turut mendapat kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sungai Buloh akan berlangsung di Strand Mall, Kota Damansara. Lebih 100 reruai jualan dan pameran, pelbagai pengisian dan acara menarik juga telah disusun selama 3 hari karnival itu berlangsung. Ramanan yang juga ahli Parlimen Sungai Buloh berkata, penganjuran juga bagi mewujudkan jaringan perniagaan antara usahawan. Selain itu, mewujudkan komuniti usahawan tekun yang kukuh, berdaya maju, jujur dan progresif. Keuntungan bersih Telekom Malaysia Berhad TM melonjak 63.6% kepada RM1.87 bilion bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2023. Ini daripada RM1.14 bilion yang dicatatkan pada tempoh sama tahun sebelumnya. Syarikat telekomunikasi itu menyatakan hasil meningkat kepada RM12.26 bilion pada tahun keuangan 2023 daripada RM12.12 bilion sebelum ini didorong oleh prestasi kukuh Unify dan TM Global. Langganan jalur lebar tetap Unify merekodkan pertumbuhan 3.1%. TM juga mengumumkan dividen interim kedua dan dividen akhir sebanyak 15.5 sen sesaham yang berjumlah RM594.9 juta. Saham Darbi Property Berhad memantau rapat kesan penyusutan ringgit kepada kos bahan binaan selain memastikan sebarang kenaikan terkawal. Pengarah urusan kumpulannya, Dato' Azmir Marikan berkata, kesan kadar pertukaran mata wang akan dirasai memandangkan bahan mentah dalam sektor pembinaan diimport sekaligus memberi kesan kepada margin perniagaan. So I hope the macroeconomics remains stable. If you look at the outlook of the ringgit from the reports that was just out a couple of days ago, it seems rather positive that the ringgit will actually strengthen by the end of this year. If that happens, I don't think we will have the problem of passing prices or increasing prices. Sementara itu, beliau berharap prospek industri hartanah lebih baik tahun ini disokong penurunan kadar faedah secara beransur-ansur di Amerika Syarikat dan United Kingdom selain pengukuhan pasaran buruh. Jelasnya, penurunan kadar faedah akan memberi kesan atau mempengaruhi keputusan monetary bank lain di seluruh dunia secara tidak langsung menjadikan harga rumah lebih murah. Beliau berkata demikian pada taklimat keputusan tahun keuangan 2023 syarikat berkenaan yang diadakan secara maya. Inovasi terkini dan perkongsian amalan mampan dalam industri pertanian bakal dipamerkan pada Expo Pakar Pertanian yang berlangsung 1 hingga 3 Mac ini. Edisi kedua ini bakal disertai lebih 200 peserta dari pelbagai negara termasuk Vietnam, China, Australia dan Amerika Syarikat. 70 sesi seminar bakal diadakan merangkumi pelbagai topik seperti teknologi pertanian, pelancongan agro, ekonomi kitaran dan pengurusan rantaian bekalan. Turut diketengahkan program klinik ladang yang menyediakan konsultasi pertanian percuma kepada para pengunjung. Manakala program Farm to Store ditambah baik sebagai platform pasaran dalam talian untuk petani dan pengusaha tanaman. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Sabu, dijadual merasmikan acara tersebut yang berlangsung di Maib Serdang. Masuk adalah percuma. Perluasan penempatan Israel di tebing barat melanggar peruntukan undang-undang antarabangsa.
Perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken semasa pertemuannya bersama Presiden Argentina Javier Milei di Buenos Aires. Kenyataan Blinken memberi isyarat negara itu bakal kembali kepada dasar lama yang diubah semasa pentadbiran Donald Trump. Blinken berulang kali menyatakan pendirian peluasan penempatan haram Israel hanya akan memburukkan konflik semasa. Ini adalah kali pertama individu paling berpengaruh Amerika mengeluarkan kenyataan menyifatkan apa yang dilakukan Israel bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Blinken adalah orang kanan pentadbiran Biden pertama melawat Argentina sejak Milei memenangi jawatan Presiden tahun lalu. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan lebih 500 sekatan baru ke atas Rusia sebagai tindak balas terhadap kematian ahli politik pembangkang Rusia Alexei Navalny. Biden menyifatkan Navalny sebagai aktivis anti-rasuah yang berani dan pemimpin pembangkang yang menjadi musuh ketat Presiden Rusia Vladimir Putin. Tegas beliau, sekatan menyasarkan individu yang mempunyai kaitan dengan pemenjaraan Navalny serta sektor keuangan dan pangkalan industri pertahanan Rusia. Jelasnya tindakan ini bagi memastikan Putin menerima balasan setimpal atas pencerobohannya di dalam dan luar negara termasuk Ukraine. 24 Februari 2024 genap 2 tahun Ukraine berdepan pencerobohan berskala penuh yang diarahkan Putin pada 2022. Kiev kini sedang cuba merampas kembali wilayah yang dikuasai Rusia di selatan dan timur dengan bantuan ketenteraan dan keuangan dari negara barat. Amerika dan negara-negara barat yang lain telah mengenakan sekatan yang meluas ke atas Rusia. Angka kematian akibat kebakaran blok Pangsapuri di Valencia, Sepanyol meningkat kepada 10 orang. Perkara itu disahkan pihak berkuasa negara itu. Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez semasa melawat ke tempat kejadian menyifatkan kebakaran itu sebagai satu insiden yang dahsyat. Beliau turut bersimpati dengan nasib penduduk yang kehilangan harta benda hanya dalam tempoh beberapa minit. Sementara itu, Perkhidmatan Kecemasan berkata kebakaran bermula di tingkat 4 salah sebuah bangunan. Video saksi yang dirakam pada Khamis menunjukkan api marak di bahagian tepi blok sebelum pantas merebak ke seluruh bangunan. Situasi angin kencang ketika kejadian juga menyukarkan pihak bomba untuk memadamkan kebakaran. Kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2024 di New Delhi, India. Dua pelumba negara Muhammad Shafridah Sharum dan Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mempamer aksi memberangsangkan selepas meraih pingat gangsa dalam acara pecut lelaki dan wanita. Muhammad Shafridaus menamatkan saingan dengan keputusan 2-0 ke atas wakil Taiwan Shin Pengkang pada perlumbaan penentuan tempat ketiga. Terdahulu, pemenang pingat perak acara Kirin di kejohanan Piala Negara-Negara UCI itu gagal melangkah ke final selepas tewas kepada wakil China Li Jingwei 0-2 dalam saingan separuh akhir. Sementara itu, Nurul Izzah Izzati mengiringi kejayaan sama selepas menewaskan wakil Jepun Aki Sakai 2-0. Izzah terlepas peluang untuk merebut pingat emas dan perak selepas tewas kepada wakil China Tong Mengzi 0-2 di peringkat separuh akhir. Kemelut isu tunggakan gaji yang melanda klub Kuala Lumpur City FC sejak musim lalu masih belum berakhir. Mengesahkan perkara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Khalid Abdul Samad berkata masih ada tunggakan kira-kira RM2 juta. Menurutnya, tunggakan itu termasuk bayaran gaji pemain dan pengurusan kelab selama 2 bulan. Beliau berkata isu tunggakan itu berlaku susulan pengurangan bajet daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL iaitu daripada RM10 juta kepada hanya RM5 juta. Hutang gaji yang tertunggak adalah untuk bulan Oktober dan November. Tetapi oleh kerana perubahan musim, jadual musim yang dilakukan, maka terlajak masuk Disember. Apa khabar angin yang mengatakan sampai 4 bulan tertunggak dan sebagainya adalah tidak benar. Kita tertunggak hanya bulan Oktober dan November, dan yang Disember punya adalah di luar daripada jadual, tetapi kita akan cover dan kita akan runding dengan players.
Khalid bagaimanapun menegaskan kelab itu tidak akan mengurangkan bajet perbelanjaan sebanyak 14 juta ringgit bagi musim ini. Pemain tengah Real Madrid, Toni Kroos akan kembali menyarung jersey pasukan kebangsaan Jerman selepas 3 tahun bersarah di peringkat antarabangsa. Pemain berusia 34 tahun itu yang menjulang Piala Dunia 2014 sebelum ini mengumumkan persaraan pada Julai 2021 selepas Jerman tersingkir di peringkat 16 terakhir pada kejohanan Euro 2020 di Wembley. Kroos tampil buat kali pertama di peringkat antarabangsa pada 2010 dan telah membuat 106 penampilan untuk Jerman. Dia juga menang 5 kali Piala Liga Juara-Juara bersama Bayern Munich dan Real Madrid. Jerman menjadi tuan rumah Euro yang bermula pada 14 Jun dan akan diadakan di 10 bandar dengan perlawanan akhir di Berlin pada 14 Julai. Juara dunia 4 kali itu telah tersingkir pada pusingan pertama pada 2 Piala Dunia terakhir pada 2018 dan 2022. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann mengambil alih pada September 2023 dengan permulaan yang tidak baik. Tular kononnya rakyat Malaysia di Shore diberi keistimewaan masuk Israel tanpa visa. Cadangan didedah seorang pengguna media sosial yang memetik muat naik seorang ahli parlimen negara haram itu. Hasrat disuarakan susulan keberadaan Menteri Dalam Negeri ketika Perdana Menteri Israel berucap pada sidang PBB. Jika pengecualian visa dilaksana, Malaysia bakal jadi negara berikutnya diberi kelebihan itu selepas Amerika Syarikat. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tidak berasas. Menurut Menteri Dalam Negeri, kehadirannya pada sidang dimaksudkan bukan bertujuan mendengar ucapan Netanyahu. Sebaliknya, beliau hadir sebagai delegasi negara selain mahu mendengar ucapan Perdana Menteri. Selain bermimpi di siang hari, cadangan pengecualian visa kepada rakyat Malaysia juga tak masuk akal. Ini kerana Malaysia dan Israel tak pernah memiliki hubungan diplomatik dan Kuala Lumpur tidak mengiktiraf kewujudannya. Malah, pasport antarabangsa Malaysia dengan jelas menyatakan Israel satu-satunya negara yang ditegah dimasuki. Jika diimbas kembali, misi kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara ke Gaza pada 2010 yang turut disertai Malaysia turut disekat tentera rejim. Jika kapal pun boleh dihalang, apatah lagi kemasukan rakyat Malaysia. Henti sebar maklumat tidak betul. Tak perlu wujudkan persepsi salah, terutama berkaitan hal yang dipersetujui bersama. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul. Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.